Selamat sejahtera semua pelajar. Okey, kali ini cikgu akan menerangkan subtopik untuk bab 6 iaitu 6.10 tindakan haba ke atas garam. Okey, kita akan lihat apakah garam yang bila dipanaskan dan kita kenakan tindakan haba dan apakah hasilnya. Untuk yang pertama, untuk tindakan haba ke atas garam, ada prosedur kaedahnya. Bagaimana kita nak tahu apakah kesan haba ke atas garam? Caranya ialah perlu panaskan garam tersebut dengan kuat. Untuk garam yang mempunyai kesan ataupun yang menghasilkan hasil daripada tindak balas ialah kalau diperhatikan di sini kita ada garam karbonat dan garam nitrat. Dia boleh terurai. Dikompos terurai apabila kita panaskan garam karbonat dan juga garam nitrat. Ada dua lagi garam iaitu klorida dan garam sulfat. Garam klorida dan garam sulfat kebanyakannya tidak terurai apabila kita kenakan haba atau panaskan. Hanya beberapa sahaja yang akan terurai. Jadi di sini tindakan haba ke atas garam, kita akan lihat untuk garam karbonat dan garam nitrat. Untuk yang bergabung dengan karbonat untuk hasilkan garam, kita ada ion logam dan ion amonium. Ini pula ialah gambar rajah. Yang pertama ni gambar rajah untuk susunan gambar rajah pemanasan garam karbonat. Untuk panaskan garam karbonat, perlu masukkan serbuk garam karbonat iaitu LCO3. L ni merujuk kepada logam apa yang digunakan. Yang combine dengan karbonat ion. Jadi kita masukkan serbuk garam karbonat ke dalam tabung uji. Tutupkan dan salurkan guna salur pengantar ke dalam air kapur. Dan mesti panaskan dengan kuat. Nanti gas yang terbebas akan dialirkan ke dalam air kapur. Kenapa air kapur? Sebab nanti cikgu akan terangkan untuk pemanasan garam karbonat, dia membebaskan gas karbon dioksida. That's why kita guna air kapur. Untuk tindakan haba ke atas garam nitrat pula, ini ialah dia punya gambar rajah. Di mana garam nitrat kita masukkan ke dalam tabung uji, kita panaskan. Kemudian ada dua ujian untuk menguji hasil tindak balas. Di mana yang pertama pakai kayu uji berbara. Nanti dia akan menyala jika ada gas oksigen. Dia akan menyala jika ada gas oksigen. Kemudian dalam ni kalau perhatikan ada kertas litmus. Jadi kertas litmus yang digunakan ialah kertas litmus biru. Di mana kita boleh letakkan di mulut tabung uji ataupun masukkan ke dalam tabung uji. Jadi kertas litmus biru ni dia akan bertukar kepada warna merah. Yang ini untuk menguji kehadiran satu lagi bahan sampingan iaitu gas nitrogen. Gas nitrogen dioksida yang bersifat asid. That's why kita perlu masukkan kertas litmus biru. Apa yang berlaku, dia akan tukar kepada kertas, warna kertas litmus tu akan bertukar kepada warna merah. Menyesahkan bahawa nanti nitrogen dioksida terhasil dalam tindak balas itu. Sebelum cikgu terangkan persamaan umum untuk kedua-dua tindak balas, garam karbonat dan garam nitrat dengan haba, ada beberapa ion logam yang bila kita gunakan dan bila kita gunakan garam ini iaitu garam natrium dan garam kalium karbonat. Awak tahu untuk natrium dan kalium karbonat dia tidak terurai oleh haba kerana kita tahu mereka ialah garam larut. Ingat lagi tak anak? Bila ada anak combine dengan karbonat, dia ialah garam yang tidak larut. Dia ialah garam yang larut. Jadi dia tidak terurai oleh haba. Untuk garam nitrat, sekiranya ada natrium nitrat dan kalium nitrat, bila kita panaskan, hasil yang awak dapat
ialah natrium nitrit dan oksigen. Hanya ada 2 hasil tindak balas. Okey, yang ini kena hafal pelajar. Kerana tindak balas ini untuk natrium dan kalium tidak sama dengan garam nitrat yang lain. Untuk karbonat, dia tidak terurai. Okey, special case untuk natrium dan kalium. Okay, seterusnya, kita lihat yang ini yang cikgu maksudkan tadi. Okay, ini ialah persamaan umum untuk tindak balas haba terhadap garam karbonat. Okay, bila kita panaskan garam karbonat, okay, biasanya garam karbonat lain selain daripada anak tadi, okay, selain daripada argentum dan aurum. Okay, yang lain ni kebanyakan garam karbonat menggunakan persamaan umum yang ini. Di mana okay, kita ada logam karbonat. Contoh saya ambil magnesium karbonat. Okay, bila dipanaskan, hasil mesti dapat logam oksida dan karbon dioksida gas. Ada 2 bahan. Okay, hasil tindak balas ada 2. So kat sini contohlah tadi cikgu ambil magnesium. So kita ada magnesium karbonat MgCO3. Okay, formulanya ialah MgCO3. Kita panaskan dengan kuat. So awak akan dapat logam oksida. Okay, logam tadi kita guna magnesium. So awak akan dapat magnesium oksida dan karbon dioksida. Okay. Untuk pemanasan garam nitrat pun sama. Okay, sekiranya kita gunakan ion logam ni selain daripada anak dan selain daripada argentum dan aurum. Okay. So garam nitrat akan terurai kepada 3 hasil tindak balas. Yang pertama, logam oksida. Yang kedua, oksigen yang kita uji pakai kayu uji berbara tadi. Dan juga nitrogen dioksida. Okay? Gas nitrogen dioksida. So, kat sini contoh cikgu ambil ialah zinc nitrat. Contohlah ini contoh zinc nitrat iaitu ZnNO3 2. Okay, dipanaskan dengan kuat. Okay, akan dapat zinc oksida lah. Okay, iaitu LO. LO tadi logam tadi zinc. Okay, dan hasil sampingan ialah oksigen dan nitrogen dioksida. Jadi, kedua-dua persamaan umum ni pelajar perlu hafal. Okay, yang kecuali tadi ada anak tadi dah terangkan untuk natrium dan kalium. Okay, ada 2 lagi, argentum dan aurum. Okay, yang ini kalau kita panaskan argentum karbonat atau aurum karbonat. Aurum ni emas pelajar. Aurum karbonat. Okay, awak akan dapat logam. Logam je. Dia persamaan dia sama dengan yang umum. Tapi tak ada logam oksida. Hanya ada logam. Dan hasil sampingan yang lain sama. Iaitu karbon dioksida. Sama juga dengan garam nitrat. Contoh cikgu ada argentum nitrat. Atau aurum nitrat. Okay, bila kita panaskan. Sama macam persamaan di atas. Cuma beza dia ialah yang atas ada logam oksida. Okay, yang ini logam je. Logam je. Contoh tadi argentum nitrat. Okay, awak akan dapat argentum tambah oksigen tambah nitrogen. Okay. Untuk amonium pula, okay, kita akan dapat sampingan ialah wap air, gas amonia dan karbon dioksida. Okay, wap air ialah H2O lah. Okay, amonia ialah NH3. Okay, karbon dioksida ialah CO2. Dan untuk garam nitrat, contoh amonium nitrat, okay, awak akan dapat H2O iaitu wap air dan gas nitrus oksida. Yang ni kena hafal belajar. Okay. Selain daripada itu, samalah yang ni. Okay, persamaan umum yang lain sama. Kita lihat seterusnya. Okay. So, kesan haba tadi kita tahu hanya boleh terurai untuk garam karbonat dan garam nitrat. Okey, ini ialah gambar rajah penyediaan untuk tindakan haba. Okey, yang kita panaskan garam karbonat. Okey, dan ini pula ialah gambar rajah untuk eksperimen tindakan haba ke atas garam nitrat. Okey, belajar. So, untuk garam karbonat, kita nak uji gas karbon dioksida, kita gunakan air kapur. Untuk garam nitrat, kita tahu hasil sampingan ialah oksigen tadi. Okay. Dan nitrogen dioksida.
Okey, untuk oksigen uji pakai kayu uji berbara. Manakala untuk nitrogen dioksida, kita nak uji dia pakai kertas litmus biru lembap. Okey, so bila kita buat aktiviti eksperimen ni, okey, untuk kertas litmus biru yang lembap, kita test, dia akan tukar jadi warna merah. Kerana nitrogen dioksida ni berasid. Okey, untuk oksigen pula, kita uji pakai kayu uji berbara. Jika ada oksigen, kayu uji tadi akan menyala. Okey, ini persamaan umum yang tadi yang pelajar perlu hafal. Perlu hafal persamaan umum ini. Okey, kita tengok. Untuk tadi cikgu dah bagi tahu garam sulfat dan garam klorida. Okey, dia tidak terurai bila kita panaskan. Kebanyakannya tidak terurai, tapi hanya sesetengah sahaja yang boleh terurai bila kita panaskan. Okey, contoh ialah zinc sulfat. Zinc sulfat bila kita panaskan, dia akan terurai. Okey, dapat hasilnya ialah zinc oksida dan sulfur trioksida. Sama juga dengan ferrum sulfat dan amonium klorida. Okey, beberapa sahaja garam sulfat dan garam klorida yang boleh terurai bila kita panaskan. Okay, yang lain, bila kita panaskan garam sulfat dan garam klorida, dia tidak terurai. Tidak terurai maknanya tidak ada hasil tindak balas lah. Okay, dia tidak ada apa-apa keputusan. Okay, seterusnya kita lihat latihan modul iaitu latihan 74. Okay, untuk menulis persamaan pemanasan garam karbonat. Okay, sebelum tu, pelajar perlu tuliskan persamaan umum. Okay, kenapa? Supaya senang untuk kita tuliskan jawapan. Okay, kita ada logam karbonat iaitu garam karbonat. Bila dipanaskan, pelajar kena tahu akan dapat dua hasil iaitu logam oksida dan satu lagi ialah karbon dioksida. Okey, yang ini untuk garam yang biasa. Kecuali garam anak dan argentum serta aurum. Okey, kalau tak ada kita guna pakai persamaan ini. Kita lihat yang pertama. Zinc karbonat. Okey, kita akan dapat zinc oksida dan karbon dioksida. Kuprum karbonat, akan dapat hasil kuprum oksida, kuprum 2 oksida dan zinc dan karbon dioksida. Okey, magnesium karbonat pun sama, kita akan dapat magnesium oksida dan karbon dioksida. Plumbum karbonat, okey, kita akan dapat plumbum oksida dan karbon dioksida. Okey, seterusnya untuk pemanasan garam nitrat, okey, tuliskan dulu persamaan umum tadi. Okey, di mana logam nitrat ni ialah garam nitrat bila dipanaskan akan dapat 3 hasil, iaitu logam oksida, okey, tambah dengan oksigen gas dan satu lagi ialah nitrogen dioksida. Ini untuk persamaan umum kebanyakan garam kecuali anak dan argentum serta aurum tadi. So dekat sini semuanya ada yang terlibat dengan persamaan umum di atas kecuali B. Untuk B kita guna kalium. Jadi bila guna kalium atau natrium, ingat, pelajar akan dapat hasilnya ada dua je, iaitu logam nitrit, kalium lah, kalium nitrit dan juga oksigen. Kita lihat hasilnya. Yang ini kemahiran untuk balancekan persamaan. Kita nampak sini ada setengah. Sebenarnya setengah ni kita boleh tak nak letak dalam pecahan. Di mana darabkan dengan 2. Kat depan ni semua darab dengan 2. So kat sini darab 2, dapat 2 kat depan. Ni belajar dapat 2 semua darab 2. Sini pun 2. Betul Sini 2. Yang ni pun darab 2 dia akan jadi 1. So tak adalah, dah tak ada. Dan yang atas ialah yang ini 4. 4. Kita lihat. Untuk kalium nitrat, awak akan dapat kalium nitrit dan oksigen. Plumbum nitrat pun sama. Kena balancekan persamaan. Semua darab dengan 2. So sini letak 2. Sini awak letak 2. Yang setengah ni darab 2 dah jadi 1 lah.
Okey, yang ni darab 2 jadi 4. Okey, 4. Sama juga dengan zinc nitrat. Darabkan semua dengan 2 untuk balancekan. Okey, kita tak nak pecahan. Okey, yang ni akan dapat 1 lah. Setengah darab 2 sama dengan 1. Dan yang ni 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi kemahiran untuk menulis persamaan yang lengkap dan seimbangkan pelajar. Okey, perlu seimbangkan. Okey, ini ialah ujian pengesahan gas. Okey, yang pelajar familiar, kita tahu untuk uji gas hidrogen, kita guna kayu uji menyala. Okey, menyala. Okey, kita alirkan gas tersebut ke dalam tabung uji. Kemudian apa yang berlaku? Okey, masa tindak balas tu gelembung gas tidak berwarna terbebas. Jadi untuk uji kita pakai kayu uji menyala dan jika ada gas hidrogen bunyi pop akan kedengaran. Okey, yang ini ialah pemerhatian semasa tindak balas. Tindak balas di mana tadi? Okey, kalau apa-apa tindak balas logam dengan asid contohnya, dia akan membebaskan gelembung gas. Jadi kita nak uji gelembung gas tu ialah gas hidrogen, kita pakai kayu uji menyala dan bunyi pop akan kedengaran. Okey, sama juga dengan oksigen, gas oksigen. Kita tahu pemerhatian untuk gas oksigen, dia ialah gelembung gas tidak berwarna juga. Okay, nak uji gas oksigen macam mana? Pakai kayu uji berbara. Okey, apa yang berlaku bila kita uji pakai kayu uji berbara, dia akan menyala semula jika ada gas oksigen. Okey, untuk karbon dioksida, okey, pun sama, dia ialah gelembung tak berwarna yang terbebas. Kita alirkan ke dalam, kita pakai apa nak uji? Air kapur. Apa yang berlaku jika ada karbon dioksida? Okey, air kapur tu akan tukar jadi warna keruh. Okey, seterusnya nak uji nitrogen dioksida tadi tu yang daripada garam nitrat tadi. Okey, warna gas nitrogen dioksida ialah perang pelajar. Okey, warna perang. Kita akan dapati pemerhatian nanti gelembung gas perang terbebas. Okey, nak uji macam mana? Kita pakai kertas litmus biru. Jadi dia akan tukar jadi merah. Kenapa? Sebab NO2 ni berasid. NO2 berasid. So dia akan tukarkan kertas litmus biru tu kepada warna merah. Okey, untuk amonia, okey, pemerhatian ada 2. Satu ialah gas tak berwarna, satu lagi bau dia sengit. Okey, kita nak uji macam mana? Okey, awak tahu amonia ni beralkali. Jadi kita pakai kertas litmus merah. Dia akan tukar kepada biru. Kemudian untuk seterusnya ujian, kita boleh uji dengan gas hidrogen klorida. Dan wasap putih akan terbebas. Okay, kalau kita uji pakai hidrogen klorida. Untuk hidrogen klorida pula, okay, gas hidrogen klorida, okay, dia punya warna tidak berwarna dan bau dia sengit. Okey, macam mana nak uji hidrogen klorida? Okey, sebab dia bersifat asid, kita pakai kertas litmus biru. Okey, dia akan tukar kepada warna merah sebab dia berasid. Dan sama macam amonia tadi, kalau amonia kita boleh uji lagi pakai gas hidrogen klorida, dia akan jadi wasap putih. Untuk hidrogen klorida, kita nak uji lagi, kita boleh pakai gas amonia dan wasap putih akan terbebas. Okey, dan last sekali, klorin. Okey, kita tahu warna dia kuning. Okay, gas warna kuning terbebas dan klorin bersifat asid. Jadi kita pakai apa? Kertas litmus biru. Okey, dia akan tukar kepada merah. Kemudian lama-lama warna merah tadi akan dilunturkan. Dilunturkan maknanya menjadi tidak berwarna. Dinyah warna lah dilunturkan. Okey, mula-mula kita uji pakai kertas litmus biru. Dia akan tukar jadi merah. Okey, warna merah tadi akan makin luntur-luntur sampai jadi tidak berwarna. Untuk klorin, klorin. Okey, ini gambar rajah dan prosedur untuk ujian gas. Okey, kita lihatlah sedikit. Okey, yang pertama contoh nak uji gas oksigen. Okey, ingat pakai apa? Kayu uji berbara. Okey, masukkan garam yang hendak diuji. Kemudian kita panaskan dengan kuat. Test pakai kayu uji berbara. Jika ada oksigen tadi, kita akan dapati kayu uji berbara akan menyala.
Yang kedua, untuk hidrogen, ini just gambar rajah je lah, gambar rajah dan prosedur. Okey, untuk uji gas hidrogen, contoh tindak balas logam dengan asid membebaskan gas hidrogen. Jadi kita uji pakai kayu uji menyala. Dan kalau ada gas hidrogen, bunyi pop akan kedengaran. Ini saya ulang balik, cuma kat sini ialah prosedur lah, kaedah. Seterusnya untuk gas karbon dioksida, masukkan satu spatula pepejal dan panaskan dengan kuat dan salurkan gas tadi ke dalam air kapur. Apa yang berlaku jika ada gas karbon dioksida? Air kapur akan jadi keruh. Dan ini pula gambar rajah untuk menguji gas amonia. Kita uji pakai apa? Kertas litmus merah. Di mana dia akan tukar kepada warna biru. Dia akan tukar kepada warna biru. Untuk uji gas amonia. Seterusnya pelajar untuk klorin. Klorin tadi kita pakai apa tadi? Kertas litmus biru. Dekat sini contohlah tindak balas antara asid dan mangan dioksida ni menghasilkan gas klorin. Jadi macam mana nak test? Pakai kertas litmus biru. Kita dekatkan dekat mulut tabung uji. Dan untuk gas hidrogen klorida pula, contoh tindak balas antara asid hidroklorik dan juga natrium klorida. Kita boleh pakai tadi kertas litmus biru. Dia akan tukar jadi merah. Ataupun kalau kita perhatikan, dia akan kita boleh uji pakai larutan amonia. Kita boleh uji pakai larutan amonia kat situ. Di mana bila dia bertindak balas, dia menghasilkan wasap putih. Seterusnya, untuk ujian sulfur dioksida. Yang ini tadi dalam tabel sebelum ni tak ada. Dalam tabel sebelum ni tak ada. Kita gunakan untuk ujian gas sulfur dioksida, kita pakai larutan kalium manganat atau kalium dikromat. Ada dua. So, kalau pakai kalium manganat biasanya kita pilih, dia akan, warna asal dia purple, warna asal dia warna ungu. Jika ada gas sulfur dioksida, dia akan nyah warnakan warna ungu tadi, menjadi tidak berwarna. Untuk nitrogen dioksida pun sama. Sebelum ni cikgu terangkan tadi dalam jadual, pakai kertas litmus biru lembap. Contoh, kita ada lambung nitrat yang dipanaskan, membebaskan gas nitrogen dioksida. So, apa yang berlaku? Dekatkan kertas litmus biru kepada mulut tabung uji, dia akan tukar jadi warna merah. Ini ialah macam mana pelajar nak hafal, hafal dan nak mengenal pasti garam. Untuk mengenal pasti garam, kita lihat contoh, gas karbon dioksida akan terbebas kalau kita panaskan garam karbonat. Maknanya kalau ada gas karbon dioksida, dalam tu ada garam karbonat. Jika hasil ada nitrogen dioksida dan oksigen, so kita boleh kata itu ialah garam nitrat. Dan jika ada gas amonia, itu ialah garam. Kita boleh kenal pasti itu ialah garam amonium. Seterusnya, yang ini perlu hafal warna. Warna baki garam yang telah kita panaskan. Contoh, untuk zinc oksida, perlu hafal oksida logam iaitu zinc oksida. Bila kita hasil, ini ialah baki. Baki maknanya hasil lah daripada pemanasan garam nitrat tadi, nitrat dan juga karbonat tadi. Bila panas, zinc oksida ni warna dia kuning. Bila sejuk, warna dia putih. So, awak hafal kat bawah. Ku kuning, ku putih. Zinc oksida. Untuk plumbing, perang bila panas, kuning bila sejuk, ku. Jadi, peku. Awak hafal peku untuk plumbing oksida. Dan untuk kuprum oksida, macam mana nak hafal apa warna dia? Warna dia ialah hitam. Macam mana nak hafal? Dua-dua hitam. Sejuk, panas hitam.
Bila sejuk pun hitam. So ingat kopi O, kopi O warna dia hitam. Dan kita ada kuprum 2 karbonat kat sini dalam bentuk pepejal, warnanya ialah hijau. Jadi tolong hafal pelajar. Okey, tolong hafal. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, kat sini diberikan zinc karbonat dipanaskan akan dapat pepejal U dan gas. Okey, so refer balik kepada persamaan umum yang telah cikgu nyatakan tadi. Okey, awak akan dapat logam oksida, ingat lagi tak? Dan gas karbon dioksida. Jadi apakah pepejal U? So kini kita guna zinc. So sebenarnya pepejal U ialah zinc oksida lah. Okey. Bagaimanakah nak tukarkan zinc karbonat kepada pepejal U? Nak tukar ni mesti panaskan. Jadi prosedur dia panaskan zinc karbonat dengan kuat. And then tuliskan persamaan. Daripada persamaan umum gantikan sahaja. Gas V apa? Karbon dioksida. Huraikan ujian. Bagaimana nak test karbon dioksida? Tadi kita pakai air kapur. Alihkan gas ke dalam air kapur dalam tabung uji. So air kapur akan tukar jadi keruh. Soalan 77 pula kita lihat. Ada garam P. Garam P yang dipanaskan dapat baki X dan Y. Dia tanya kenal pasti garam P, baki X, gas Y dan asid M. Asid M. So kat sini dia tunjukkan baki X ni bila kita tambahkan dengan asid M, dia akan jadi plumbum nitrat. Kat sini so kita tahulah yang baki X ni ada PB lah. Ada PB, ada plumbum. Positif ionnya ialah plumbum. Jadi apakah agak-agaknya baki X? So kita tengok. So untuk yang ini pemanasan yang hasilkan dua bahan ialah logam karbonat tadi. Ingat lagi tak? Logam karbonat itu garam karbonat. Bila kita panaskan dapat dua hasil. Kalau garam nitrat dapat tiga hasil. So dekat sini sebenarnya plumbum 2 karbonat. Jadi baki X ialah plumbum 2 oksida. Gas Y ialah karbon dioksida. Dan asid M ialah, macam mana nak tahu asid M? Tengok belakang. Nitrat. So maknanya asid M ialah asid nitrik. So ini ialah persamaan. Persamaan untuk tapi kat sini soalan dia ialah baki X dan asid M. So ini tak betul salah. So untuk tulis persamaan tindak balas baki X dan baki asid M. So kena tulis baliklah iaitu PbO. Baki X ialah PbO. Tambah dengan asid nitrik. Awak tulis HNO3. Dapat apa? Kita akan dapat plumbum nitrat. NO3. Tulis balik NO3. 2. Dan apa pelajar? H2O. H2O. Kemudian seimbangkan persamaan. Seimbangkan persamaan. Di mana untuk nitratnya plumbum ada 1, plumbum ada 1, O ada 1, O kat sini ada 3. So 4. Kat sini ada berapa? 3, yang ni ialah 6, yang ni 1. So macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat? So kita letakkan, nak balancekan persamaannya. Cuba awak balancekan. Cuba balancekan dan tuliskan jawapan. Boleh belajar? Yang ni pula soalan 78. Lebih kepada warna, kita lihat kalau hijau tukar kepada hitam. Ingat lagi tak kuprum tadi? Kopi O, CuO. Kalau hijau, kuprum apa? Kuprum karbonat. That's why awak kena hafal. So kat sini sebenarnya kuprum karbonat tukar kepada, bila kita panaskan tukar kepada kuprum oksida dan karbon dioksida. Cara panaskan dengan kuat dan tuliskan persamaan. Untuk gambar rajah, macam inilah gambar rajahnya. Lukiskan, labelkan, panaskan dan labelkan juga air kapur. Belajar. Jadi buat latihan. Lengkapkan jadual ni, jadual 6.9 ni. Tuliskan kaedah untuk menguji.
dan disenaraikan ni dan tuliskan pemerhatian selepas ujian. Dan tolong juga buat latihan modul 79. Okey, belajar. Okey, jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Okey, terima kasih.